Okey, adik Ain Zahara sentiasa bersama kita on camera. Adik Faik, ya, terima kasih. Yang lain pun sama, kalau boleh on camera, boleh on kan. Kalau tak boleh on, tak apalah, tak ada masalah, insyaAllah. Adik Hanan. Okey, malam ni insyaAllah kita akan bincangkan satu lagi surah yang sangat special. Special ni pada siapa? Pada Rasulullah SAW dan tentunya pada kita lah yang menjadi umat Nabi SAW. Bila kita dengar orang sebut nama Nabi, kita dianjurkan untuk sama-sama berselawat. Kita sambut dengan Allahumma shalli ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaAllah surah ni pun surah yang pendek. Saya rasa paling pendek kot dalam Quran. Ada 3 ayat dan ada pendek-pendek belaka. Tapi pendek-pendek surah ni biasanya ada sesuatu yang Allah SWT sediakan buat kita yang sangat-sangat berharga lah. Iaitu hari ini kita nak belajar pasal surah Al-Kawthar. Jadi kalau adik-adik ada Al-Quran bersama-sama, boleh buka supaya kita dapat tengok ayatnya. Dan kalau ada buku nota bersama di sebelah, bersama dengan pen, lagi baiklah. Dan hari ini kami berdua, Ustaz bersama dengan Ustaz Syahmi pakai baju merah sama-sama. Bawa perasan. Itulah, bawa perasan juga. Tak janji apa pun. Tak janji apa pun. Merah ni favourite saya. Jadi insyaAllah tanpa lengah masa lagi, kita serahkan kepada Ustaz untuk ceritakan kepada kita apa keistimewaan surah Al-Kawthar ni. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Ajwad. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nur sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina amin ya rabbal alamin. Okey, baik, adik-adik apa khabar semua, sihat ke? Ada Ain Zahara kat sini, ada Faik, ada Akilah, ada Hanan, ada Naufal, ada Sufi, ada Zawawi, ada Tadabbur Center ni bukan. Zulkarnain, ada Al-Fatih, ada Sofia. Okay, ahlan wa sahlan. Semua sihat Dah makan malam dah? Dah. Belum lagi, Masya Allah. Nak makan pukul apa ni? Kita nak ambil pukul 1 pagi ni, tak apa ke? Kita nak ambil pukul 1, okey? Boleh? Boleh? Masya Allah. Sufi angguk je. Okey, baik. Terima kasih semua adik-adik kerana sudi kita berkumpul malam ni. Dan adik-adik, saya sangat cemburu tahu dengan adik-adik sekalian kerana hujung minggu adik-adik dipenuhi dengan aktiviti Al-Quran, bukan seperti mana mungkin ada orang lain yang waktu ini sedang berada di hadapan kaca TV yang mungkin barangkali pukul 8 biasa pukul apa, cerita apa yang best kat TV hujung minggu? Ada cerita yang best tak pukul 8 malam? Tak ada? 8 biasanya berita, Ustaz. Oh, tak, adik-adik ni dia kadang Astro kan dia ada lain. Kan? Astro saya tak tahu. Kok adik semua ada langgan Netflix ke kan? Jadi kan adik-adik sekalian, ramai daripada kalangan kita yang mungkin saat ini tidak memilih seperti mana apa yang adik-adik semua pilih pada malam ini, iaitu untuk berada dalam majlis Al-Quran, majlis Al-Quran, tapi adik-adik diberi peluang oleh Allah dan adik sendiri pilih untuk berada dalam majlis ni. Jadi ini adalah satu rahmat yang sangat besar daripada Allah sebenarnya kepada kita semua, kerana Allah nak menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang sia-sia. Nak tengok TV boleh, nak main game boleh kan. Macam siapa sebelum ni yang main game apa dah, dia kata minggu lepas tu dia main game apa dah kan. Jadi nak katanya nak main semua tak ada masalah, tetapi jangan sampai mengabaikan kewajipan kita kepada Allah dan jangan sampai kita terleka. Yang itu yang paling penting. Okey, baik. Malam ni adik-adik, Abang Ajwad dah bagi tahu ke surah mana malam ni? Dah sebut tadi? Dah ada sebut tadi. Dah sebut kan? Okey, baik. Malam ni adik-adik, Ustaz nak share dengan adik semua satu surah yang sangat pendek. Kalau minggu lepas kita bincang surah yang sangat pendek juga, minggu ni pun kita bincang surah yang sangat pendek. Minggu lepas kita bincang surah apa adik-adik semua? Cuba ingat balik surah apa kita bincang? Suratul Asri. So hari ni adik-adik kita akan bincang surah yang juga pendek, iaitulah namanya surah Al-Kawthar. Sebut ramai-ramai surah apa? Al-Kawthar. Suratul Kawthar. Okey, baik. Adik-adik, surah Al-Kawthar ni hafal ke tak hafal? Ke siapa yang, oh Ustaz, saya rasa surah ni lah paling susah sekali saya nak hafal. Ada masalah tak nak menghafal surah yang paling panjang ni? Kan? Tak ada kan? Surah ni pendek dan saya percaya adik-adik semua hafal surah ni.
Seperti mana juga minggu lepas Ustaz nak ajar adik-adik semua untuk nak mengubah cara fikir. Sebelum ni baca suratul Asri sebab mungkin barangkali pendek, maka cepat habis solat. Pun begitu hari ini juga Ustaz nak cuba bawa adik-adik semua kepada satu lagi cara fikir supaya tidak lagi melihat suratul Kautsar sebagai surah yang boleh cepatkan adik-adik semua habis solat. Tetapi lepas ni biarlah baca suratul Asri ke, baca suratul Kautsar ke, adik-adik semua dah ada sebab yang berbeza. Bukan lagi sebab nak habis solat, nak cepat habis solat, tetapi adik-adik semua dah faham. Adik-adik semua rasa kelazatan membaca suratul Kautsar. Baik, jom kita sama-sama baca suratul Kautsar adik-adik. Alhamdulillah Ustaz dipertemukan oleh Allah dengan satu teknologi yang Ustaz sekarang ni seronok nak guna, iaitu teknologi Ustaz suka menconteng-conteng dekat Ustaz punya ni lah, iPad kan. Jadi adik-adik, okay, dah nampak tak? Sekarang ni tak nampak lagi, sekejap ya. Okay, kita tengok surah Al-Kautsar. Jadi inilah 3 ayat yang pendek adik-adik yang kita akan bincang pada malam ni. Walaupun pendek tapi jangan pandang ianya adalah satu surah yang simple, sebab kadang-kadang surah yang pendek inilah mengandungi satu pengisian yang syarat, emosi yang syarat, dan banyaklah benda-benda yang syarat yang penuh dengan pengisian yang ada dalam surah yang pendek ini. Baik, kita mulakan dengan kita ambil berkat, kita mengalunkan, kita memperdengarkan bacaan Al-Quran. Kita baca dulu 3 ayat ni sama-sama, boleh tak adik-adik? Okay, kita baca dulu 3 ayat ni sama-sama dan baru lepas ni kita akan tadabbur insya-Allah. Boleh tak adik-adik? Boleh Boleh semua? Are you with me adik-adik? Are you with me? Are you with me adik-adik semua? Bersama-sama dengan Ustaz tak? Yes. Okey, baik. Jom kita sama-sama baca. Seperti biasa, kita mulakan dengan membaca isti'adzah. Ustaz dah kongsi belum kenapa kita sebelum mula baca Quran kita kena baca isti'adzah? Ustaz dah share belum? Belum. Tahu tak isti'adzah ni apa adik-adik? Tahu. Isti'adzah ni apa? Alhamdulillah. Yes, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau baca a'udzubillah je setakat ni dalam banyak-banyak kitab Ustaz dah buka, tak jumpa lagi versi paling pendek. Versi paling pendek kita baca isti'adzah adalah membaca a'udzubillah je. Versi yang paling pendek kita kena sebutkan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, Ustaz nak ambil sedikit je Ustaz nak kongsikan. Dalam sebelum kita nak mula baca Quran, boleh tak adik-adik semua share dengan Ustaz? Biasa apa benda yang adik-adik semua buat sebelum mula baca Quran? Boleh kongsi tak? Sebelum Ustaz share tentang isti'adzah ni, boleh tak kongsikan dengan Ustaz apa yang adik-adik buat sebelum mula baca Quran? Okey, tak ramai ni. Seorang-seorang boleh kongsikan ni. Semua orang boleh kongsi. Silakan. Okey, siapa nak start dulu? Ustaz baca doa ke? Baca doa. So Hanan kata sebelum baca Quran, Hanan baca doa biasanya. Biasa Hanan akan baca doa. Okey, doa apa biasa Hanan baca? Doa nak hafal Quran. Doa hafal Quran. Macam mana tu? Ya Rabbi syrah li sadri tu ke? Yang tu ada juga. Okey. Lagi? Oh, ni ada banyak ni di ruangan komen ni. InsyaAllah. Okey, ada yang kata okey berwuduk, betul. Okey, Sofiah kata dia berwuduk. Naufal kata dia akan baca suratul Fatihah. Lagi siapa lagi nak kongsi selain daripada Fatihah, wuduk, macam Hanan tadi baca doa. Lagi ada lagi tak yang buat yang perkara lain selain daripada apa yang disebutkan oleh kawan-kawan? Ada? Yang lain sikit daripada ni, kok lah dia lain sikit. Ain Zahra dia kata baca isti'adzah. Baguslah kan? Jadi adik-adik, baca Fatihah ke, baca wuduk pula, baca doa ke, berwuduk ke, itu semua boleh dibuat. Tetapi ada satu benda yang Allah kata, kalau boleh jangan lupa walaupun sekali sebelum nak mula baca Quran. Okay, kita mungkin terlupa untuk nak baca doa Rabbi syrah li sadri tu. Kita mungkin terlupa nak baca Al-Fatihah sebelum nak mulakan bacaan Quran. Tapi Allah kata yang ni jangan lupa. Yang ni jangan lupa. Baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Ustaz sebut ke? Jangan lupa baca isti'adzah ataupun baca a'udzubillah ni? Bukan Ustaz sebut, tapi Allah yang sebut. Okey, catat surah mana, ayat mana yang Ustaz nak sebut ni. Adik-adik boleh buka surah An-Nahlu. Surah An-Nahlu ayat 98. Okey, surah An-Nahlu ayat ke-98. Okey, tak apa. Kalau boleh Ustaz bukakanlah. Ustaz buka kejap
Surah An-Nahl ayat ke-98 ya. Okay, tak perlu Ustaz buat. Sekadar nak kongsikan dengan adik-adik. Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala dah ada bagi pesan dekat kita. Yang rupa-rupanya ada benda yang sangat penting untuk kita nak mulakan sebelum kita nak mulakan bacaan Al-Quranul Karim. Okay, ayat 98 Go to surah. Okay, macam mana bunyi ayatnya? Boleh nampak tak kat depan ni? Keluar tak ayat yang Ustaz tunjukkan kat depan? Keluar Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. So dalam ayat ni Allah yang sebut, bukan Ustaz yang sebut tapi Allah yang sebut. Allah sebut apa? Oleh itu apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah daripada hasutan syaitan yang direjam. Jadi dalam ayat ni jelas tahu adik-adik, Allah sebut nak mulakan baca Quran kalau boleh jangan lupa baca isti'azah. Kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay. Kenapa penting sangat? Siapa boleh bagi tahu kat Ustaz? Kenapa penting sangat? Kenapa dalam banyak-banyak benda Allah tak sebut jangan lupa baca Fatihah ke, jangan lupa baca doa ke, jangan lupa berwuduk ke. Tapi kenapa dalam banyak-banyak benda Allah sebut satu benda ni? Jangan lupa baca isti'adah. Siapa boleh cerita kat Ustaz kenapa? Supaya tak terleka bila baca Quran. Terleka baca Quran tu macam mana Ain Zahra? Macam kalau syaitan bisik ke, suruh buat benda lain. Maksudnya nak elakkan daripada kita nilah terganggu. Tentulah kot ya kata Ain Zahra. Lain selain pada jawapan Ain Zahra ada lagi tak? Kenapa penting sangat ni? Dalam banyak-banyak benda Allah pilih juga baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni. Kenapa penting? Untuk dapat perlindungan. Untuk dapat perlindungan, betul? Sama juga dengan apa Ain Zahra kata, untuk kita tak terganggu, dapat perlindungan lagi. Ni Al-Fatih ada kat sini, Al-Fatih. Al-Fatih kata supaya syaitan tak hasut. Sufi kata untuk dia punya ejaan tu biasa tu auto correct. Ustaz tahu, Ustaz pernah rasa menaik di ruangan chat ni, dia akan auto correction. Dia jadi ikut bahasa Inggeris. Untuk khusyuk baca Quran. Betul Sufi. Untuk menambahkan kekhusyukan kita membaca Al-Quranul Karim. Baik adik-adik. Adik dah semua nak tahu tak? Sebelum adik semua nak tahu, adik Ustaz nak tanya satu soalan. Yang ni sangat penting. Adik dia semua sepanjang ikut klinik tadabbur ataupun sepanjang adik semua pergi kelas-kelas nak faham Quran ke, kelas tafsir ke, kelas terjemahan ke, adik dia semua rasa nak faham Quran ni senang ke susah? Cuba kongsi dengan Ustaz. Nak faham Quran ni bagi adik-adik semua senang ke susah? Yang tu je Ustaz nak tahu. Senang atau susah? Senang. Ain Zahra kata senang. Nawawi kata senang. Sofiah kata susah. Lagi tak yang sependapat yang dengan Sofiah ke? Al-Fatih kata susul lah. Boleh lah, susul lah. Okey lagi. Majoriti kata senang. So nampak macam balance. Ada kata senang, 2 orang kata senang. Ada 2 orang kata susah. Ada seorang kata so-so. Hanan kata susah sebab nak tadabbur ni, apa benda dia kata? Tadabbur ni macam-macam. Jap. Tadabbur ni macam kibat tu dia. Hanan ni umur berapa tahun Hanan? Hanan dah ambil form 4 ke? Form 4 Belum Ustaz. Baru tingkatan 3. Tingkatan 3 tapi dah terdedah dengan kebat punya terms iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Bagus Hanan dapat keluarkan istilah kebat ni. Betul kata Ustaz Asrizal. Ustaz ingat lagi perkongsian Ustaz Asrizal. Dia kata betul tadabbur ni merupakan salah satu bentuk pemikiran aras tinggi. Pemikiran aras tinggi. Rupa-rupanya Quran ni siapa yang boleh faham bukannya orang tak cerdik, tapi siapa boleh faham Quran adalah orang yang cerdik. Baik. Hakikatnya adik-adik, nak faham Quran ni senang. Bukan sebab Ustaz kata lah, boleh lah Ustaz dah belajar banyak, boleh lah Ustaz kata senang. Bukan. Bukan Ustaz yang sebut. Kalau tadi Ustaz kata Allah yang suruh kita baca isti'adah kan. Tapi kali ini adik-adik, nak tahu tak satu perkara, Allah kata nak faham Quran ni tak susah. Tak susah pun. Nak faham Quran ni sampai Allah bersumpah bahawasanya nak faham Quran ni super easy. Tahu tak bahasa Kelantan tu? Super easy. Sangat senang. Okay. Allah sebut apa ni? Dalam mana ni? Dekat ayat mana yang Allah sebut tentang nak baca Quran, nak faham Quran ni senang? Allah sebut dalam surah Al-Qamar. Okay, Ustaz tak ingat ayat berapa, tetapi ayat tu berulang banyak-banyak kali. Tak apa, Ustaz bukakan juga untuk adik-adik sekalian supaya dia semua nampak rupa-rupanya nak faham Quran ni tak susah. Senang rupa-rupanya. Okay. Kita tengok pada ayat yang
Okey, ayat ke-17. Okey, nampak kan? So bukan ustaz yang sebut Quran ni senang nak faham, tapi Allah sendiri yang sebut. Okey, apa Allah sebut? Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikir fahal mim muddakir. Dan demi sesungguhnya. So wa dekat depan tu dia lebih kepada sumpah. Laqad ni adalah penekanan. So Allah bersumpah dan menekankan. Yassarnal Qur'ana lidzikir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan untuk kamu. Dan pelajaran dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? So ustaz kata senang? Bukan kan? Siapa kata senang? Allah yang kata senang. Tapi kenapa hari ini tadi Hanan sebut susah, Sofiah pun kata susah. Kenapa ada orang rasa dia susah nak faham? Kenapa agak-agak? Bukan Sofiah dengan Hanan je rasa susah. Ustaz pun sometimes rasa susah nak faham, nak digest, nak hadam apa yang Allah sebut dalam Quran. Tapi ketahuilah, susah tu bukan sebab Quran tu susah. Dia macam kita belajar subjek dekat sekolah. Kadang-kadang kenapa susah kita kata sebab memang subjek tu memang subjek susah. Kan? Mungkin memang menyebabkan subjek tu menyebabkan kita rasa susah. Tapi adik-adik, Allah sebut kenapa benda ni rasa susah? Sebab benda ni sepatutnya senang, tapi kenapa rasa susah? Allah kata sebab syaitan yang akan sentiasa mengganggu gugat kita untuk kita rasa susah untuk nak faham Quran. Syaitan lah yang buat benda tu. Sebab itulah Allah kata satu benda ni jangan pernah sekali-kali kita lupa bila nak baca Quran. Sepatutnya mudah Quran untuk kita faham, tapi kita rasa susah sebab apa? Sebab syaitan tu dia akan buat kerja dia sehabis baik untuk kita rasa macam bengkang-bengkok, susah nak faham baca Quran dan nak faham Quran. Okay? So penting tak baca isti'adzah sekarang ni adik-adik? Penting kan? Sebab Allah dah kata benda senang. Tapi kalau kita rasa susah, bukan sebab subjek Quran tu susah, tapi sebab syaitan tengah buat kerja dia. Syaitan tengah buat kerja dia untuk mendatangkan rasa susah untuk faham Quran. Boleh faham? So jangan lupa dah baca isti'azah depan ni adik-adik. Okay, jom kita masuk surah Al-Kawthar balik. Okay, kita baca apa tadi? Sebelum kita nak baca surah Al-Kawthar, kita kena mulakan dengan apa? Apa? Isti'azah. Okay, jom kita sama-sama baca. Sama-sama bukan ustaz baca anda follow. Kita terus baca sama-sama. Okay, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ini adalah surah Al-Kawthar. Baik adik-adik. Walaupun pendek, tetapi adik-adik semua nak tahu tak? Ada para sahabat mengatakan inilah surah yang telah menyebabkan Nabi dari anda boleh redha ustaz tak pandai lukis tahu, tapi sekadar nak bagi gambaran kenapa adik semua kena rasa happy tadabbur surah ni malam ni. Sebab kata para sahabat, surah yang mengandungi 3 ayat ni telah berjaya mengubah wajah Nabi daripada macam ni. Anda tahu tak ni ikon apa ni? Anda faham tak? Ini apa benda? Anak kalau siapa yang tak redha dengan lukisan ustaz yang tak cantik ni, mungkin dia tak faham apa benda. Okay, ustaz tambahlah muka bulat kat sini. Ni ikon sedih kan? Okay. Surah yang berjaya mengubah wajah Nabi yang bermasam muka ataupun tengah bersedih berduka cita kepada wajahnya menjadi sebegini. So ini adalah surah walaupun pendek 3 ayat tetapi telah berjaya mengubah wajah Nabi daripada duka kepada suka. Jadi apa benda yang ada dalam surah ni sampai Nabi bergembira? Apa yang ada? Apa rahsia di sebalik surah yang telah menyebabkan Nabi ni bergembira di sebalik kemasaman yang dilalui? Okay, 2 perkara yang kita kena jawab kat sini. Kenapa Nabi bermasam muka? Soalan pertama. Soalan kedua, apa yang menyebabkan Nabi mengubah wajah masam muka tadi tu kepada wajah ceria? Okay. Kita nak jawab persoalan pertama dulu. Kenapa Nabi bermasam muka ataupun bersedih? Baik adik-adik, adik semua nak tahu tak kenapa surah ini diturunkan kepada Nabi? Surah ini diturunkan kepada Nabi waktu Nabi diuji dengan kematian anak lelaki. Okay. Kalau siapa yang tak pernah tahu tentang fakta ini, catat, nota ni sangat penting. So anda tahu rupa-rupanya setiap satu-satu surah ataupun ayat ada history ataupun ada sirah di sebalik ayat ataupun sirah di sebalik surah. Jadi suratul Kawthar ni adik-adik, dia turun
waktu Nabi sedang bersedih, anak lelaki dia meninggal dunia. Okay, anak lelaki Nabi meninggal dunia. Baik, soalan cepu cemas pada adik-adik semua yang ada pada malam ini. Nabi ada anak lelaki ke tidak? Nabi ni ada anak lelaki ke tidak? Ada. Ada. Nabi ada anak lelaki, tetapi apa nasib yang telah menimpa kepada anak lelaki Nabi? Siapa tahu? Semua anak lelaki Nabi tidak hidup lama. Nabi sempat rasa ada anak lelaki, tetapi semua anak lelaki Nabi, takdir yang Allah telah tetapkan adalah semua anak lelaki Nabi tidak hidup lama. Siapa boleh jawab kenapa? Sebab Nabi tak pandai jaga anak ke? Ataupun memang sebab macam mana? Kenapa Nabi ni ada anak lelaki tapi anak lelakinya ditakdirkan meninggal sebelum Rasulullah wafat? Kenapa anak lelaki Nabi tak hidup lama? Siapa boleh jawab soalan? Abang kata Hanan tadi kan, kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Kenapa anak lelaki Nabi semua ditakdirkan tidak hidup lama? Siapa boleh jawab? Mungkin ada buku di belakang Ain Zahara yang memberikan jawapan. Sebab Allah nak uji Nabi. Okay, Wan Saiful kata sebab Allah nak uji Nabi. Yes, absolutely correct. Memang betul. Allah nak uji Nabi. Betul. Abdullah Uwais. Yang ni first time dengar Abdullah Uwais ni. Okay. Abdullah Uwais kata sebab Nabi Muhammad Rasul yang terakhir. Okay, explain sikit Abdullah Uwais. Kenapa dikatakan itulah jawapan kenapa Allah takdirkan anak lelaki Nabi semua tidak hidup lama? Abdullah Uwais. Kerana kalau ada anak lelaki, nanti anak lelaki Nabi jadilah Nabi yang selepas itu. Yeah. So, kalau tak ada Nabi yang lain. Betul. Ahsan tak Abdullah Uwais. Betul kata Abdullah Uwais itu. Kerana apa? Kenapa semua anak lelaki Nabi semua tidak hidup lama? Kerana Allah nak jadikan yang Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu benar-benar utusan yang terakhir. Sebab andai kata ada anak lelaki Nabi yang masih hidup selepas kewafatan Nabi, apa kesannya? Barangkali akan ada orang-orang yang masih hidup pada zaman itu yang akan mengatakan anak Nabi ini adalah Nabi yang seterusnya. Anak Nabi Muhammad ini adalah Rasul yang seterusnya. Sebab kalau ikutkan, kalau anda buka track record ataupun file-file kenabian, tak ada pun file itu sebenarnya tapi Ustaz guna istilah tu lah. Kalau anda buka belik-belik sejarah, kalau track record sebelum Nabi Muhammad ini, kalau bapa dia Nabi, anak dia insya-Allah Nabi. Anda perasan tak? Contoh macam Nabi apa? Tolong sebut kat saya. Nabi Yaakob. Nabi Yaakob. Anak dia siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Lagi. Ada tak yang ayahnya Nabi, anak dia Nabi? Siapa lagi? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Anak dia siapa? Ismail. Nabi Ismail. Nampak tak? So track record kenabian ni, siapa yang ayah dia Nabi sebelum tu, insya-Allah anak dia juga kena jadi Nabi selepas tu. Okay? Tapi tak semualah, tapi kebanyakannya begitu. Jadi bila Allah nak jadikan Nabi Muhammad tu Rasul yang terakhir, maka Allah matikan semua anak lelaki Nabi ni sebelum kewafatan Nabi Muhammad SAW. Supaya tak timbul fitnah pada masa akan datang. Jadi bila mana Nabi diuji dengan kematian anak lelaki, adik-adik sedih tak kalau kita hilang orang yang kita sayang? Sedih tak? Apa lagi benda yang paling lebih menyedihkan daripada kita ni hilang orang yang kita sayang? Betul tak? Kalau kita hilang telefon, itu biasa. Betul tak? Biasa ke hilang telefon? Sedih tak? Sedih. Tapi dia tidak sesedih kalau kita hilang orang yang kita sayang. Tambah-tambahkan adik semua tengok tak ada dokumentari berkenaan dengan ahli keluarga yang ada kematian, ahli keluarga yang terkena virus COVID-19 ni. Anda tengok tak? Adik semua tengok tak dokumentari itu? Tak tengok? Macam mana keadaan orang-orang yang ahli keluarganya, ada salah seorang ahli keluarga ini meninggal dunia disebabkan COVID-19. Anda semua tahu tak macam mana rasa sedih dia tu? Kalau kita ni, kalau ahli keluarga kita meninggal dunia, kita boleh jumpa, boleh tatap wajah dia kali yang terakhir. Tapi yang jenazah COVID-19 adik-adik tak dibenarkan untuk berjumpa. Tak dibenarkan untuk untuk solatkan buat kali yang terakhir. Tak boleh nak kucuk buat kali yang terakhir. Yang uruskan pun bukan ahli keluarga sendiri. Sedih tak sedih? Sedih kan? Jadi kehilangan orang yang kita sayang adalah benda yang paling menduka citakan dalam dunia ni. Anda boleh hilang apa sahaja benda-benda gadget ke ataupun sebagainya.
Tapi hilang orang yang kita sayang adalah benda yang sangat menyedihkan. Jadi begitu juga apa yang dialami oleh Nabi. Yalah, baru je nak dapat rasa nikmat ada anak lelaki. Tiba-tiba Allah tarik anak lelaki. Sedih tak sedih? Sedih. Lalu bila Nabi tengah bersedih, anda nak tahu tak ada satu perkara yang berlaku lagi. Tak cukup Nabi rasa sedih sebab kehilangan anak lelaki, tapi tiba-tiba ditambahkan lagi kesedihan yang lebih berganda. Tahu tak apa benda yang berlaku? Yang berlaku adalah Pak Cik Nabi. Pak Cik Nabi. Saya tak nak sebut siapa nama Pak Cik ni dulu. Tapi adik-adik sepatutnya akan contohkan, contoh saja. Kalau kita hilang orang yang kita sayang, lalu kita ada Pak Cik pun tahu yang kita ni baru kehilangan orang yang kita sayang. Selaku Pak Cik yang baik, patutnya Pak Cik yang baik akan buat apa kepada anak saudara yang baru kehilangan orang yang disayang? Patutnya Pak Cik yang baik buat apa pada anak saudara tadi? Kalau kata Pak Cik tu baiklah, Pak Cik tu akan buat apa pada anak buah dia, anak saudara dia? Okey, Akilah kata pujuklah. Okey, Zawawi kata apa? Beri sokongan. Akilah kata pujuklah. Orang tengah sedih ni kan, baru hilang anak lelaki. Pujuk, bagi sokongan. Ada lagi tak? Beri perlindungan. Beri perlindungan, betul tak? Ataupun kita bagi kata-kata semangat, betul tak? Mungkin barangkali dia memerlukan semangat pada waktu itu. Tapi adik-adik, itu kalau Pak Cik tu baik. Tapi ternyata Pak Cik yang datang kat Nabi ni bukan Pak Cik yang baik. Tahu tak siapa? Dan Pak Cik ni, Ustaz bagi hint Pak Cik ni juga adalah jiran kepada Nabi. Jiran Nabi adik-adik. Pak Cik ni jiran kepada Nabi. Agak-agak siapakah Pak Cik Nabi yang Ustaz sedang maksudkan ini? Siapa boleh teka? Abu Jahal? No, not Abu Jahal. Abu Lahab. Yes, siapa punya suara itu yang bersemangat sekali tu? Abu Lahab, betul. Abu Lahab lah Pak Cik ni yang menjadi jiran Nabi. Kalau anda buka Tafhimul Quran karangan Al-Maududi, memang disebutkan oleh Atta', riwayat Atta' ni mengatakan apa? Jiran Nabi sendiri iaitu Pak Ciknya, iaitu Abu Lahab. Anda tahu tak Abu Lahab buat apa? Dia tak buat macam Pak Cik yang baik buat tadi. Bagi semangat, bagi sokongan, bagi pujukan, bagi motivasi. Tak. Abu Lahab tak buat benda tu. Tapi anda tahu tak Abu Lahab buat apa? Ada satu perkataan dalam surah ini yang menjadi sebutan Abu Lahab untuk mendatangkan ejekan kepada Nabi. Ada semua perasan tak perkataan yang terakhir ni? Perkataan abtar. Okay, Ustaz highlightkan perkataan abtar ni. Okay, ada satu perkataan yang adik-adik dalam ayat ni, perkataan abtar. Jumpa tak perkataan ni? Nampak tak perkataan ni? Abtar ni. So, perkataan ini kalau ada di semua tahu adalah perkataan Abu Lahab. Dan memang ayat ni pun refer pada Abu Lahab pun. Sebab inna syani aka. Aka ni kat sini, ka ni merujuk kepada Abu Lahab. Tapi perkataan abtar ini datang daripada Abu Lahab sendiri. Sebab bila dia dapat makluman, dapat berita anak lelaki Nabi Muhammad meninggal dunia, tahu tak apa benda yang dia duk canang dekat Mekah pada waktu tu? Dia keluar daripada rumah, tahu tak dia buat apa? Dia melaungkan satu slogan nak bagi tahu dekat penduduk-penduduk Mekah. Dia kata apa? Batara Muhammad. Batara Muhammad. Ada setengah-setengah riwayat mengatakan, ya Ustaz bukakan dia punya riwayat itu. Ada setengah riwayat mengatakan dia melaungkan perkataan Batira Muhammadun al-lail. Batira Muhammadun al-lail. Jadi ada dua riwayat kata Batara Muhammad dengan Batira Muhammad al-lail. Apa maksud dia? Telah terputus buat Muhammad, telah terputus buat Muhammad. Ataupun riwayat kedua, telah terputus buat Muhammad pada malam ini. Sebab dikatakan anak lelaki Nabi itu meninggal dunia pada waktu malam. Jadi nak katanya, dia melaungkan perkataan telah terputus. Terputus apa kat sini adik-adik yang dimaksudkan oleh Abu Lahab? Terputus dari kemuliaan. Terputus daripada kemuliaan. Sebab pada zaman dulu, siapa yang ada anak lelaki akan dilihat mulia. Sebab anak lelaki itu akan menyambung legasi ayahnya. Tetapi kalau siapa ahli dalam keluarga tu tak ada anak lelaki, jatuh sedikit darjat kemuliaan dia. So bila mana anak lelaki Nabi mati, so Abu Lahab duk canang dekat satu Mekah kata Batara Muhammad, telah terputus daripada Muhammad ini kemuliaan-kemuliaan yang banyak. So tadi Nabi ni tak cukup lagi nak tahan sedih sebab dia baru kehilangan anak lelaki, tambah pula Pak Cik jiran sebelah rumah duk melaungkan perkataan ni. Apa agak-agak yang Nabi rasa adik-adik? Cuba cerita kat Ustaz.
Kalau anda dekat tempat Nabi Muhammad, pakcik anda sendiri melaungkan seolah-olah memberikan kata pada muka anak kamu dah mati. Malu. Rasa malu Oh, malu dulu rasa. Mungkin juga rasa malu. Tapi rasa apa lagi? Kita rasa geram, kita rasa sedih yang bertambah-tambah. Betul tak? Kita kecewa pakcik sendiri. How dare pula. Dia kata macam mana? Tergamak pakcik buat macam ni. Kata Al-Fatihah. Gitu sekali perkataan dia. Bengang lah dengan pakcik macam ni kan. Patut ke pakcik yang baik buat macam ni? Kau adalah jiran aku, kau tahu aku kan, aku ni sedarah sedaging dengan kau, tapi kau buat macam ni dekat aku. So bertambah-tambah kesedihan Nabi. So 2 kesedihan yang Nabi lalui. Kesedihan kehilangan orang yang disayang. Yang kedua, pakcik sendiri memberikan kata hina, kata ejek kepada anak buah dia, kepada anak saudara. Jadi adik-adik, bila mana perkara ini berlaku, maka agak-agaklah siapakah yang terbaik boleh menenangkan Nabi yang sedang berduka cita pada waktu itu? Kawan-kawan ke? Siapakah yang terbaik boleh menenangkan Nabi untuk menghadapi 2 kesedihan besar? Yes, pastinya Allah lah sumber terbaik untuk merawat kedukaan yang dialami oleh Nabi. So, satu perkara yang sangat penting adik semua belajar malam ni. Sebenarnya untuk berasa sedih dan kecewa dan geram tak salah. Jangan anda nampak bersedih, kecewa itu adalah satu jenayah tahu adik-adik. Sebab Nabi pun digambarkan teruji dengan perasaan sebegitu. Nabi pernah sedih, Nabi pernah rasa kecewa. Tetapi sedih tak salah, kecewa tak salah, tapi Allah pula ajar nak sedih dan kecewa jangan lama-lama. Faham? Nak sedih dan kecewa, nak rasa benda tu is not a crime. Dia tak salah. Tetapi jangan lama-lama. Sebab Allah ajar bila kamu sedih, bila kamu kecewa, rawat cepat-cepat. Yang itu yang Allah buat dekat Nabi. Allah nampak Nabi tengah sedih dan Nabi tengah kecewa. So Allah turunkan 3 ayat daripada surah Al-Kawthar untuk nak cepat-cepat sembuhkan kekecewaan dan kesedihan Nabi. Dan ini juga hikmah kenapa surah ni pendek. Cuba adik-adik semua bayangkan orang tengah sedih berduka cita, Allah turunkan Al-Baqarah kat Nabi. Kena ke tak kena? Al-Baqarah ada 280 lebih ayat. Kalau Allah turunkan panjang-panjang macam tu, Nabi akan dengar tak kata Allah? Nabi akan dengar. Tapi mana lebih berkesan? Turun ayat panjang-panjang pada orang yang tengah bersedih ke ataupun turun ayat yang pendek-pendek pada orang yang tengah bersedih? Mestilah lebih relevan dan lebih rasional turun ayat yang pendek-pendek. Sebab itu Al-Kawthar pendek ayat dia. Sebab Nabi tengah sedih. Mesti orang tengah sedih ni kita tak boleh kacau dia sangat. Kita just bagi benda yang penting saja untuk dia faham. Maka Allah kata kau tengah sedih, kau tengah kecewa. Tak ada masalah. Tapi jangan lama-lama. Aku nak rawat. Sekarang ni apa yang kamu tengah kecewakan dan sedihkan. So macam mana Allah rawat? Datang ayat pertama suratul Kawthar. Allah sebut apa benda kepada Nabi? Inna a'tainakal kawthar. Apa yang Allah sebut kat Nabi? Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak. Adik-adik, saya nak tanya, waktu Nabi tengah sedih ni, boleh tak Allah Subhanahu Wa Taala datang kat Nabi ataupun suruh malaikat Jibril sampaikan satu perkataan ni? Muhammad, isbir, sabar, sabar. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala buat cara macam tu, Nabi tengah sedih kan, Allah datang kat Nabi, Muhammad, sabar ya, sabar ya. Agak-agak Nabi Muhammad akan sabar tak, adik-adik? Macam kita lah. Pernah tak adik-adik semua dengar ada kawan-kawan adik-adik luahkan kekecewaan dan kesedihan? Pernah tak adik-adik semua jadi orang yang tukang dengar kekecewaan dan kesedihan kawan-kawan adik-adik? Tak pernah? Ataupun adik-beradik adik-adik semua yang meluahkan kekecewaan, kau tahu tak tadi sebenarnya aku nak sangat makan peha ayam tu, tapi kau dah ambil. Contoh, kan makan tengah hari tadi ada peha ayam. Ada satu je peha ayam. Kan tapi kau yang ambil, kau tahu tak aku sedih gila tahu tadi. Sedih gila, terpaksa makan dada ayam sebenarnya. Aku sedih, contoh. Kan jadi adik-adik, pernah kan ada adik-beradik kita ke kawan-kawan kita meluahkan kekecewaan? Tadi ada kawan-kawan yang sebut tadi, dia kata pernah, Akilah kata pernah, Hanan kata pernah, ada orang luahkan kekecewaan. Tapi adik-adik yang selaku orang yang mendengar orang meluahkan perasaan tu, biasa lepas orang tu habis luahkan perasaan, biasa kita respon apa dekat kawan tu tadi? Biasa. Cakap singgah Ustaz, biasa. Kita akan cakap apa dekat kawan tadi yang luahkan perasaan tadi tu? Apa magic word yang biasa kita respon dekat dia?
Dia dah sejam ni cerita masalah ni. Aku ada masalah A to Z dia cerita. So kita respon apa? Betul Taufan. Kita akan sebab apa dekat kawan kita tadi? Sabar je lah. Kan? Sabar. Kita akan keluarkan 5 huruf magic ni. 5 huruf keramat ini. S-A-B-A-R. Sabar. Adik-adik saya nak tanya. Orang yang kena uji sampai dia sedih dan kecewa tadi tu, agak-agak dia sebenarnya tahu tak? Bila kena uji kena sabar. Agak-agak orang macam ni tahu tak? Bila dia tengah kecewa, tengah sedih, dia tahu tak yang sebenarnya kena sabar? Kan? Oh, kalau Hanan dia power juga kan dia punya soalan. Oh, saya dah tanya, dah habis cerita belum? Macam tu kan? Pun boleh juga. Tapi biasa kita akan sebut sabar kan, antara perkataan yang popular biasa digunakan oleh kita selaku yang merespon orang yang sedang cerita masalah ni, kita akan kata sabarlah. Sabar. Tapi adik-adik, Allah kenapa tak guna cara yang tu? Kenapa Allah tak guna cara bila Nabi tengah sedih, datang je dekat Nabi, isbir, sabar. Nabi ni kalau Allah suruh apa-apa je, Nabi akan taat. Kenapa Allah tak simple bagi tahu isbir, sabar Muhammad? Kenapa Allah perlu mendatangkan 3 ayat? Ada surah yang lain, surah Yusuf adik-adik. Nabi baru lepas diuji dengan kematian isteri tersayang, Khadijah binti Huwailid. Diuji pula dengan bapa saudara Nabi, Abu Talib, baru lepas meninggal dunia. Patutnya waktu Nabi tengah sedih dan dikatakan tahun ke-10 itu adalah tahun kesedihan Nabi, Allah boleh je datang dekat Nabi. Kau lepas hilang isteri ya, baru lepas hilang bapa saudara ya. Sabar ya Muhammad. Allah boleh buat macam tu tau. Dan Nabi mesti akan dengar kata Allah kalau Allah buat macam tu. Tapi kenapa Allah tak buat macam tu? Kenapa Allah hadiahkan Nabi yang tengah bersedih tu dengan satu surah yang ada 111 ayat? Surah apa ni? Surah Yusuf. So Allah tenangkan Nabi yang sedang sedih, yang terlampau amat tu dengan, ya Rasulullah, this is a present for you. Apa present Allah kepada Nabi? Surah Yusuf. So rupanya surah Yusuf adalah surah hadiah buat Nabi yang tengah bersedih adik-adik. Sama juga dengan surah Al-Kawthar. Surah Al-Kawthar adalah hadiah buat Nabi yang tengah bersedih sebab kehilangan anak lelaki. Boleh faham adik-adik? So Allah tak guna metod macam kita guna, tapi Allah guna the best way, cara terbaik untuk nak bagi Nabi bertenang. So Allah sebut apa? Kami telah mengurniakan kepada kamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak. Adik-adik semua, perhatikan kalimah ini ya. Kalimah Al-Kawthar. Kalimah Al-Kawthar. Al-Kawthar ni, dia datang dari perkataan ini. Basically, dia datang daripada word ni lah, kathir. Adik semua pernah perkataan kathir? Tahu tak kathir ni apa maksud kathir? Banyak. Okay, banyak. So dalam ayat ni, kalau anda baca terjemahan, anda akan tengok sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak. Tapi banyak dalam bahasa Arab adik-adik adalah kathir. Kenapa dalam ayat ni Allah tak sebut inna a'tainakal kathir ataupun inna a'tainakal kathur? Kenapa Allah sebut inna a'tainakal kautsar? Kenapa tak sebut kathir? Kathir kan maksud dia banyak. Tapi kenapa digunakan wazan fa'al yang banyak ke maksud kautsar ni? Baik, Ustaz akan bagi adik semua faham kenapa Allah guna kautsar instead Allah guna kathir. Baik. Redha Ustaz tak pandai lukis tapi anda kena belajar untuk redha dengan lukisan yang super huduh daripada Ustaz. Okey, bayangkan ini adalah cawan, kan? Tak nampak cawan dia kan, tapi bayangkan. Penting anda semua imajinasikan ini adalah cawan. Siapa yang tak nampak mungkin barangkali berapa Jumaat je lagi tu. Okey, ini cawan tau. Ini apa? Ini cawan. Ini apa? Ulang sekali lagi. Cawan. Okey. Ada 2 gelas ataupun ada 2 cawan adik-adik. Kalau kathir, kalau banyak dalam sebutan kathir, dia macam ni tau. Air tu ada betul-betul dekat sini. Ni air lah ni. Okay. So dia penuh. So bila air tu penuh sampai ke mulut cawan tu, so bila kita nampak dia penuh sampai tara tu, kita kata wah, ini adalah air yang banyak. So ini adalah air yang kathir. Dia banyak sebab dia penuh. Faham tak? So itu adalah kathir. Tetapi Allah tak sebut dalam ayat ni yang Allah nak bagi nikmat kat Nabi ni banyak. Dia seolah-olah macam penuh cawan. Tapi Allah kata inna a'tainakal kautsar. Kautsar macam mana adik-adik? Benda dah penuh. Cawan dah penuh dengan air. Tetapi ada lagi teko. Ada lagi yang tengah mencurahkan lagi air kat dalam. So bila cawan sudah penuh, dituangkan lagi air adik-adik dekat cawan yang sudah penuh, apa yang berlaku? Limpah. Yes, dia akan melimpah.
Jadi Allah tak guna kathir dalam ayat ni untuk menggambarkan banyak yang nikmat yang dapat, sebab kalau kathir dia adalah banyak yang boleh disukat. Itu bahasa mudah nak faham. Kathir adalah banyak yang boleh disukat. So anda boleh tengok, oh banyak. Bila anda tengok gula-gula, ni banyak. So anda boleh sukat, anda boleh timbang, anda boleh tengok benda tu banyak. Tapi Kautsar ni adalah banyak yang melimpah-limpah. Banyak yang dibanyak-banyakkan lagi sampai tak tahu bila nak stop. Sampai tak tahu bila nak berhenti. Anda faham? Kadang-kadang bila kita tuang air, tuan-tuan nak hidang kita tamu, bila kita hidang kat dia, kita tuang air tu dah penuh, kita akan stop. Betul tak? Bila nampak melimpah kita stop. Tapi bayangan kawasan ni adalah seolah-olah tak tahu bila nak berhenti. Bagi lagi. Kurang lagi, bagi lagi, kurang lagi, bagi lagi. So nak katanya dekat sini, Kautsar ni kalau nak bahasa terjemahan mudah nak faham, satu nikmat yang tidak akan putus-putus. So ada dua sifat. Satu, dia melimpah. Yang kedua adalah tak putus. Sebab tak tahu bila nak berhenti curahan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda faham? So bila Nabi tengah sedih, Nabi tengah fokus kepada kehilangan sebab dia hilang anak lelaki. Maka saya ulang. So kat sini benda yang Nabi lalui adalah kehilangan. So Nabi hilang. Kehilangan. So kehilangan siapa? Anak lelaki. So ini benda yang Nabi lalui. Benda inilah yang telah menyebabkan Nabi sedih. Tapi bila turun ayat pertama Suratul Kautsar, Allah ubah mindset Nabi, Allah ubah cara fikir Nabi. Jangan fokus sangat pada kehilangan, tapi fokus kepada apa yang diberikan. Nampak? Hebat tak cara Allah tukar mindset Nabi? Nabi tadi terperangkap, kenapa sedih? Sebab Nabi fokus kepada kehilangan. Nabi hilang orang dia sayang. Tapi Allah ajar, wahai Muhammad, daripada kamu fokus pada benda yang kamu hilang tu, baik kamu fokus sekejap pada benda yang aku nak bagi. Faham tak? Daripada kamu fokus kepada musibah, baik kamu fokus sekejap pada nikmah yang aku nak bagi. So cara pertama Allah tenangkan Nabi adalah kalau kita tengah bersedih, sebab kita nak tadabbur kan, ayat ni bukan terpakai untuk Nabi Muhammad je, tapi untuk kita. So Allah seolah-olah mengajarkan kepada kita melalui kisah ayat pertama Nabi Muhammad ni yang sedang kehilangan lelaki, Nabi tengah sedih. So kalau kita bersedih, tak kira lah sedih hilang iPhone ke, sedih apa sebab apa-apalah perkara yang telah menyebabkan kita sedih, Allah ajar apa? Cuba ubah sekejap, alihkan perhatian sekejap daripada kamu duk tengok benda yang kamu diuji tu, kehilangan sebagai contoh, alih sekejap perhatian kepada benda yang Allah bagi. Nampak tak? So cuba anda tengok, rupa-rupanya bila anda muhasabah balik, oh benda yang aku hilang ni cuma satu, tapi benda yang Allah bagi banyak sampai tak boleh bilang. So ada lagi tak, layak tak kita nak bersedih lama-lama sebab kita baru hilang satu, sedangkan nikmat Allah bagi kat kita tak terkira banyak dia. Nampak tak? So ini antara step yang terbaik yang Allah ajar kat Nabi. Kalau kamu sedih, what should you do? Apa yang kamu kena buat? Alihkan perhatian. Alihkan perhatian daripada benda yang kamu hilang tu kepada benda yang kamu dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah bagi tahu dalam ayat pertama, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu wahai Muhammad satu nikmat yang melimpah ruah, tak putus-putus. Nampak tak? Berkesan tak cara Allah bagi ketenangan dekat Nabi? Sangat super. Dan adik-adik, sekarang kita nak bahaskan pula kalimah Kautsar ni. Baik. Kautsar ni ada banyak tafsiran para ulama. Sebab bila sebut nikmat yang banyak, mungkin kita tertanya-tanya apa nikmat yang banyak yang Nabi dapat tu kan? Kita nak tahu juga apa nikmat yang banyak sampai menjadi sumber ketenangan kat Nabi bila tengok nikmat tu Allah bagi dekat dia. Apa nikmat yang Allah bagi dekat dia sampai banyak sangat tu? Baik, ulama-ulama ataupun sekian ulama-ulama tazkiyah adik, dia bahaskan ada banyak pendapat. So pendapat pertama, ada yang mengatakan, ulama tafsir mengatakan Kautsar ni merujuk kepada apa? Telaga Kautsar. Have you heard about Telaga Kautsar adik-adik? Pernah dengar tak Telaga Kautsar? Nah, Okey, apa cerita Telaga Kautsar? Apa yang anda tahu tentang Telaga Kautsar adik-adik? untuk minum nanti. Bila? Dekat mana? Dekat dunia ke? Dekat Kat syurga. Yes, Telaga Kautsar ni dia ada kat syurga tau. Dekat mahsyar. Dekat akhirat lah dalam bahasa mudahnya. Okay, dekat akhirat nanti. So, ianya adalah satu telaga yang khusus untuk Nabi. Telaga khusus Nabi. Ataupun kita kata Telaga Kautsar ni adalah telaga Nabi. Dan ada perbahasan mengatakan adik-adik,
Telaga Kautsar ni antara fadilatnya adalah pertama, kalau siapa yang minum daripada Telaga Kautsar ni, pertama dia tak akan rasa dahaga selama-lamanya. Dia hilang dahaga selama-lamanya. Kalau kita sekarang ni kan bila dengar ceramah ke ataupun tengah berceramah, kita mungkin akan rasa dahaga, maka kita perlukan air kan. Tapi lepas kita minum air, ada tak possibility kita akan dahaga lagi lepas ni? Akan ada. Akan ada kemungkinan kita akan dahaga lagi lepas ni. Tapi siapa minum Telaga Kautsar adik-adik, dia tak akan dahaga selama-lamanya. Satu. Kedua, dia tak akan rasa lapar selama-lamanya. Wow. Best tak best? Kita hari ni kena turun dapur, bila time waktu tengah hari, mak panggil, boy datang makan dekat dapur kan. Tapi tak akan rasa lapar selama-lamanya bila minum Telaga Kautsar. Dua. Yang ketiga adik-adik, ada juga dibahaskan oleh para ulama, siapa yang minum Telaga Kautsar ni, Allah akan cuci hatinya daripada semua sifat-sifat mazmumah. Sebab apa? Orang ni akan masuk syurga. Dan dalam syurga tak akan wujud langsung sedikit pun penyakit-penyakit mazmumah. Orang takkan sombong dalam syurga, orang takkan cemburu dalam syurga, orang takkan tak sabar dalam syurga, orang takkan dengki dalam syurga. Sebab dia dicuci daripada mana? Minum Telaga Kautsar tu. Telaga Kautsar akan cuci hati daripada sifat-sifat mazmumah. Sebab tu nanti dalam syurga anda takkan dengar ada perbalahan. Ya Allah, saya jealous sangat. Ada orang dapat syurga nombor 1, saya syurga yang last sekali, dekat bawah sekali. Anda takkan dengar orang mengeluh dekat dalam syurga. Sebab apa? Sebab Allah dah cuci semua perasaan-perasaan mazmumah yang ada dalam hati. Cemburu tak wujud, sakit hati tak wujud. Kalau adalah penyakit mazmumah dalam syurga, adik-adik anda tahu tak? Orang dekat syurga bawah sekali tu setiap hari tak tenang dekat dalam syurga tu. Sedangkan dia dapat syurga juga sebenarnya. Nampak tak? Jadi adik-adik, so ada ulama kata Kautsar ni maksudnya apa? Telaga Kautsar. Satu. Yang kedua adik-adik, ada yang mengatakan Kautsar itu merujuk kepada Kaabah. Kenapa pula Kaabah ni merupakan salah satu daripada Kautsar? Kenapa Kaabah tu sendiri adalah Kautsar? Sebab adik-adik, waktu surah ni turun, Nabi belum betul-betul conquer lagi. Anda tahu tak conquer? Conquer ni maksudnya adalah pegang betul-betul Mekah. Yang Nabi berjaya pegang adalah Madinah, tetapi belum lagi dapat pegang Mekah. Sampailah Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah berlaku, barulah Nabi conquer betul-betul kota Mekah. Tapi bila saat ni Nabi tak conquer lagi, Nabi tak pegang lagi Mekah, adik-adik. Jadi, bila Allah bagi tahu dekat Nabi, kamu akan dapat Kaabah wahai Muhammad, ini berita gembira ke tidak? Sebab apa yang Nabi buat sekarang ni berdakwah adalah untuk sucikan kota yang mulia ini, iaitu kota Mekah ini daripada sebarang bentuk syirik. Daripada sebarang bentuk kemunafikan. So ini perjuangan Nabi. Sebab tu Nabi menyampaikan dakwah untuk mengajak orang kepada Islam. Sebab Nabi nak buang benda-benda kotor kat tempat suci ni. Sebab tempat suci ni telah dibangunkan oleh Nabi Ibrahim dengan penuh nilai kesucian. Tapi diambil alih oleh pemimpin yang tidak bertanggungjawab, bawa pula idea-idea yang tidak betul, maka Nabi datang untuk bersihkan semua benda tu. So bila Allah bagi tahu dekat Nabi, kamu akan dapat Kautsar, salah satunya adalah Kaabah. So Nabi telah diberi satu khabar gembira, wahai Muhammad, kalau kamu bersabar sekarang, kota Mekah one day akan jadi milik kamu. Seronok tak Nabi? Seronok. Nombor 2. Tapi yang Ustaz suka, pendapat yang ketiga tahu adik-adik. Pendapat ketiga ni boleh menyebabkan, pernah sekali Ustaz rasa macam nak menangis sebab dengar pendapat ketiga ini juga merupakan Kautsar yang dimaksudkan oleh Allah. Nak tahu tak apa pendapat ketiga ni adik-adik? Saya ulang Ustaz ulang. Pertama adalah Telaga Kautsar. So Kautsar tu menunjuk kepada Telaga Kautsar. Pendapat kedua kata Kaabah. Pendapat ketiga tahu tak apa adik-adik sekalian? Kata para ulama, pendapat ketiga Kautsar ini merujuk kepada kita semua. Ustaz, Zawawi, Abdullah Uwais, Faik, semua sekali. Sebab Ustaz nampak tu je sebab dia tengah share screen kan. Ustaz nampak tu, tak ingat yang lain. Anda semualah sekali. Kita semua adik-adik. Kitalah Kautsar buat Nabi. Kenapa ada ulama berpegang pada pendapat ketiga ni? Sebab apa? Sebab seolah-olah Allah nak beritakan kepada Nabi, wahai Muhammad, sekarang ni kau hilang seorang yang sayang sangat-sangat dekat kamu. Siapa? Anak kamu. Anak kamu sayang dekat kamu kan? So kamu hilang seorang yang sayang dekat kamu, wahai Muhammad. Tapi kamu nak tahu tak? Kau hilang seorang, tapi aku akan gantikan selepas ini seorang yang hilang itu dengan ada satu umat yang tak pernah jumpa kamu, wahai Muhammad. Dia tak pernah bertentang mata dengan kamu, wahai Muhammad.
Dia tak pernah tengok fizikal kamu, wahai Muhammad, tapi kamu dah wafat. Tapi bila dia dengar je nama kamu, dia akan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam sebab kecintaan dia kepada kamu. Dia tak pernah tengok kamu. Dia tak pernah dengar suara kamu. Tak pernah bertentang mata dengan kamu. Tapi bila dia dengar je nama kamu, dia akan berselawat kat kamu sebab cinta sangat-sangat dan rindu sangat-sangat kat kamu. So kau hilang satu, aku gantikan dengan berbilion-bilion umat akhir zaman yang cuma dengar nama kamu je, cinta dah dekat kamu, wahai Muhammad. So kau untung ke tak untung, wahai Muhammad? Kau hilang seorang, aku ganti berbilion-bilion umat akan mengucapkan selawat dekat kamu sampai hari kiamat. Jadi kitalah umat Nabi Muhammad SAW yang menjadi kautsar kepada Nabi, yang telah menyebabkan Nabi tenang. Jadi ada setengah-setengah para sahabat mengatakan bila ayat pertama ni diturunkan, inilah kali pertama mereka melihat wajah Nabi bergemelapan ceria. Sebab tadi bila tengok wajah Nabi bermasam muka, bila turun je ayat pertama ni, Nabi smile dengan bergemelapan sekali. Nabi suka, Nabi girang gembira, Nabi senyum pada waktu itu. Jadi nak kata adik-adik sekalian, apa perasaan adik-adik bila baca ayat pertama surah Al-Kautsar? Sebelum ni sebab nak cepat habis solat lah. Sebab surah ni pendek kan, 3 ayat. So cepat sikit habis solat. Tapi dengan adik dia semua faham, selepas ini barangkali surah inilah yang telah mendatangkan kegirangan, kegembiraan kepada adik-adik. Sebab ayat ini telah berjaya menukar wajah kesayangan kita iaitu Nabi Muhammad daripada kedukaan kepada kegembiraan yang luar biasa. Hanya pada ayat pertama, adik-adik. So nampak tak? So apa tips kita belajar pada ayat pertama? Kalau sedih, alihkan perhatian kepada benda yang Allah bagi. Jangan fokus kepada benda yang kita hilang. Nampak? Sebab yang hilang tu mungkin 1-2 je. Tapi yang Allah bagi lagi banyak. Sebab tu ada satu ayat dalam Quran Allah sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak bilang nikmat Allah, adik-adik kata Allah, kamu takkan boleh bilang sampai bila-bila. Sampai bila-bila pun tak boleh nak bilang nikmat Allah bagi kat kita. Kita mungkin hilang 1-2 tapi Allah bagi lebih daripada itu. Okey, baik. Jelas adik-adik setakat ni? Okey, kita lajukan sikit pergi pada ayat kedua. So bila mana kita dah rasa gembira, oh Allah dah bagi banyak dekat saya. Allah akan gantikan kesedihan saya dengan banyak perkara-perkara yang saya tak jangka. Jadi apa yang kita kena buat lepas Allah bagi? Lepas Allah dah baik sangat dekat kita, apa yang kita kena buat adik-adik? Contoh kan, sekarang ni mungkin ada semua tengah berduka cita, tapi anda dapat khabar gembira daripada Allah daripada ayat pertama surah Al-Kautsar. So apa yang kita nak buat lepas kita dapat tahu Allah nak ganti dengan nikmat yang banyak kat kita? Lepas kesedihan, satu kesedihan yang Allah bagi kat kita. So kita nak buat apa? Betul. Bersyukur. Lagi? Oh ada chat. Ya, Ustaz berpasan. Bersyukur, nak balas, bersyukur, taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? So nak katanya sebagai tanda terima kasih kepada Allah, kita kena bersyukur lah. Tapi what is the best, cara terbaik untuk kita tunjukkan syukur dekat Allah, adik-adik? Sebab itu ayat kedua datang. Okey, kamu dah dapat nikmat yang banyak kan? Kau hilang cuma satu kan? Aku bagi banyak kan? Kau usarkan, melimpah-limpahkan sampai tak tahu bila nak berhenti kan? Okey, sebagai tanda terima kasih, aku nak perintahkan kamu wahai Muhammad dan seluruh orang yang membaca ayat ini, sebagai tanda terima kasih pada aku, fasalli li rabbika. Dirikanlah salat untuk Tuhan kamu. Kenapa Allah sebut fasalli li rabbika? Sebab kita semua tahu asal salat ni memang untuk Tuhan. Tapi kenapa Allah tegaskan juga fasalli li rabbika? Semayanglah, salatlah untuk Tuhan kamu. Sebab apa? Hari ni ada orang semayang, ada orang solat bukan untuk Tuhan. So Allah kata, cara nak tunjukkan terima kasih, kau semayang kerana aku. Jangan semayang kerana nikmat tadi. Jangan semayang kerana orang. Tapi solatlah, sembahyanglah kerana Tuhan kamu. Sebab, okey, cuba nak tengok adik-adik. Sebelum surah Al-Kautsar, surah apa adik-adik? Siapa tahu? Sebelum surah Al-Kautsar, surah apa? Siapa tahu? Okay, nak kena tengok Quran Sebelum surah Al-Kautsar, surah apa? Surah apa? Al-Ma'un. Al-Ma'un. Jadi sebelum Al-Kautsar, surah Al-Ma'un. Dalam surah Al-Ma'un, Allah ada sebut dalam ayat tu, ada orang yang salat bukan kerana Tuhan. Sebab tu ada dalam ayat tu Allah mencelakakan orang salat. Betul tak? Anda pernah dengar tak ayat ni? Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Sudah.
Kenapa tiba-tiba cerita pasal celaka? Orang solat ni kan bagus, tapi kenapa Allah celakakan orang solat? Tapi ada sebab kenapa Allah celakakan orang solat sebegini. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang cuai, leka, lalai dengan solat. Alladzina hum yura'un. Dan antara sebab kenapa Allah celakakan mereka adalah mereka solat kerana mereka nak orang tengok dia semayang. Yura'un. Pernah tak ada di semua salat kerana nak orang tengok orang kita ni salat? Sebab dalam ayat tu sedang menggambarkan ciri-ciri orang munafik yang salat tapi dia bukan salat kerana Tuhan, tapi dia salat kerana nak orang lain tengok dia salat. Betul kata Ain Zahrah, riak dan sebagainya. Jadi nak katanya sebab itulah surah selepas surah Al-Ma'un ni Allah sebut dalam ayat kedua, Allah kata fasalli li rabbika. Sebab aku dah bagi nikmat yang banyak nak dibandingkan dengan satu nikmat aku tarik, aku bagi berjuta nikmat melimpah-limpah. So cara nak ucap terima kasih, semayanglah kerana aku. Solatlah kerana Tuhan kamu. Nampak? So nampak tak kenapa Allah sebut li rabbika dekat sini? Sebab Allah nak kita jangan buat macam mana orang munafik dalam surah Al-Ma'un buat tu. Solat kerana nak orang lain tengok. Okay? Solat. Dan adik-adik, kenapa solat ini adalah manifestasi syukur? Sebab dalam banyak-banyak surah dalam Al-Quran, ada 114 surah dalam Al-Quran yang diwajibkan kita baca dalam salat. Surah apa adik-adik? Ada 114 surah. Yes, suratul Fatihah. Dan apakah ayat-ayat awal suratul Fatihah? Cuba cerita kat Ustaz apa benda ayat-ayat awal surah Fatihah? Apa ayat awal Fatihah adik-adik? Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Ayat 2 apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yes, Alhamdulillahirrabbilalamin. Adik-adik, mungkin dalam satu hari kita terlupa nak ucap tasbih ke Allah. Subhanallah, subhanallah. Kita mungkin barangkali terlupa. Sebab tasbih kan dalam rukuk tu kan sunat. Tak baca pun tak batal solat. Tapi digalakkan baca lah. Tapi kita mungkin terlupa tasbih. Kita terlupa untuk nak ucapkan takbir. Tapi adik-adik, ada satu perkataan zikir yang kita tak akan lupa kalau kita solat. Apakah dia? Alhamdulillah. Thank you Allah. Terima kasih Allah. Kenapa ni? Kenapa solat sebagai manifestasi kita nak ucap terima kasih? Sebab ada satu perkataan yang wajib kita sebut. Kalau tak sebut, batal solat kita. Iaitulah ada satu perkataan itu adalah Alhamdulillah. Kenapa saya nak ucap syukur? Sebab Allah dah bagi Kautsar dekat saya. Saya baru hilang satu tapi Allah ganti banyak melimpah-limpah kat saya. So saya kena ucap terima kasih ke Allah. Okay, nampak tak? Saya nampak ada ruang chat tadi. Banyak pula kat sini. So maknanya kalau nak berterima kasih pada Allah boleh baca surah Al-Kautsar. Kefahamannya begitu. Ain Zahra, kefahamannya begitu. Tapi kita kena fahamlah secara konteks keseluruhannya. So dah ada perbezaan kan cara fikir pada surah ni kan. So nak katanya kita tidak lagi nampak surah ni sekadar pendek nak cepat bersolat, tapi rupa-rupanya surah ini sedang mengajarkan kepada saya macam mana saya nak berterima kasih dengan Allah. Fasalli li rabbika. Dan tak cukup dengan tu, Ustaz Abi dah sikit lagi depan Abang Juat akan sambung. Fasalli li rabbika wanhar. Dan perintah kedua Allah untuk nak tengok Nabi ni berterima kasih ke tidak dengan dia, satu Allah suruh solat kerana Tuhan. Yang kedua Allah sebut dekat Nabi wanhar. Apa maksud wanhar? Kan tak lama lagi kan kita akan menjalani ibadah kurban kan? Tak lama lagi kan? Sekarang dah bulan Syawal, nak habis Syawal. Dah habis Syawal ke? Zulkaidah, sebulan lagi lepas tu kita akan masuk Zulhijjah. So tak lama lagi dah. Sebab kalau anda tengok dekat Facebook adik-adik, dah banyak ada orang promosi. Siapa yang nak berkorban, masuk sekarang bahagian-bahagian. Kan? Jadi, Allah suruh Nabi Muhammad wanhar. Wanhar ni berkorban ataupun sembelihlah binatang ternak. Adik-adik, dia ada beza di antara wanhar dengan wazbih. Okay? Dalam bahasa Arab ada dua perkataan yang maksudnya sembelih. Okay? Satu nahara, nahar. Ada satu lagi perkataan adik-adik, iaitulah zabaha. Zabaha. Ataupun kita panggil sebagai zibaha. So kalau Allah nak suruh sembelih, kenapa Allah tak kata fasalli li rabbika wazbih? Tapi kenapa dalam ayat yang kata fasalli li rabbika wanhar? Okey, ringkas begini. Wanhar ni, perkataan nahar merujuk kepada sembelih binatang yang besar. Binatang besar. Contoh macam apa? Lembu, unta, itu. Faham tak?
Tetapi zibahah ataupun zabih, dia merujuk kepada binatang-binatang yang kecil. Contoh apa? Ayam. Ada setengah mengatakan kambing pun termasuk. Kan? Kambing. Apa lagi? Inilah puyuh, itik dan sebagainya. So Allah sebut dekat Nabi dalam ayat ni, bila aku dah bagi nikmat yang banyak kat kamu, solatlah kerana Tuhan. Yang kedua, Allah suruh Nabi apa? Sembelih binatang yang besar. So bukan binatang kecil-kecil ya Muhammad, aku nak minta kamu sembelih binatang besar. Kenapa? Layaklah sebab aku dah bagi nikmat yang banyak kat kamu. Takkanlah tak boleh nak ambil satu binatang besar? Infak kan? Jadi korban dekat sini adalah sinonim dengan kita bersedekah. So bila kita nak ucap terima kasih sebab Allah dah bagi banyak, satu kita kena solat. Yang kedua Allah ajar kita kena agihkan sedikit rezeki yang telah Allah berikan dekat kita. Dalam konteks Nabi ni, Allah suruh Nabi sembelih lah. Tapi dalam konteks kita, mungkin kita tak mampu lagi nak sembelih. At least bagi sedikit apa yang kita ada pada orang yang memerlukan. Boleh faham? Okay. So, Ustaz mudahkan perkataan wanhar kat sini. Satu kat sini korban. Korban ni maksudnya sembelih binatang ternak yang besar-besar. Tapi kalau kita dalam konteks kita hari ini sebagai seorang remaja nak buat apa? So, mungkin saya boleh memberi apa yang saya mampu kepada orang yang memerlukan. Sebab ini juga tanda syukur. Tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adik-adik, anda tahu tak? Ustaz duk kaji juga kenapa Allah suruh Nabi ni buat benda bagi pula ke orang. Kan dia tengah sedih, berduka cita baru lepas kehilangan anak yang tersayang. Tiba-tiba Allah minta dia pula jamu orang makan. Patutnya orang lah belanja orang tengah sedih. Betul tak? Biasa orang sedih belanja orang yang gembira ke orang gembira belanja orang sedih? Biasa macam mana? Kalau ikut kan? Siapa belanja siapa? Gembira belanja sedih ke sedih belanja gembira? Gembira belanja sedih lah. Kan Nabi kan tengah sedih. Kenapa Allah suruh orang sedih belanja orang tengah gembira? Jadi adik-adik, nak tahu tak kenapa? Ustaz duk kaji, rupa-rupanya di samping sebenarnya ini sebagai tanda nak syukur kepada Allah sebab bagi nikmat yang banyak, rupa-rupanya memberi sesuatu yang besar daripada kita kepada orang lain adalah cara terbaik untuk kita kurangkan musuh. Cuba anda study kenapa Allah suruh Nabi sembelih binatang besar. Contoh Nabi sembelih lembu, sembelih unta. So bila Nabi sembelih unta, bagi pula pada orang-orang kat sekeliling Mekah, anda rasa orang-orang yang dapat daging sembelihan unta sebagai contoh, nak bermusuh lagi tak dengan Nabi? Orang akan gembira tak dengan Nabi? Kau bagi aku unta, touching saya. Nampak tak? Unta zaman tu adik-adik, mahal tau. Siapa yang tak happy ada orang nak belanja daging adik-adik? So rupa-rupanya bila Allah suruh Nabi kau pergi sembelih binatang besar dan agihkan kepada orang-orang lain. Rupa-rupanya itu cara Allah nak ajar Nabi macam mana nak kurangkan musuh. Kau tahu tak kenapa kau sedih sekarang ni wahai Muhammad? Sebab barangkali kamu ada banyak musuh kat sekeliling kamu. So macam mana nak hilangkan musuh? Sebab kalau kamu ajak dia masuk Islam, dia susah nak terima. Tapi dengan kau bagi makanan, tak ada orang reject makanan setakat ni. Betul tak betul? Kan? Kalau bagi makan tak ada orang reject makan tau. Kalau nak ajak pergi tazkirah mungkin tak nak lah. Aku tak nak lah dengan tazkirah. Tapi ajak, jom makan. Okay, right now. Sekarang kita pergi. Betul tak? Jadi sebab tu Allah suruh Nabi sembelih. Bagi pula binatang berkualiti besar-besar bukan kecil-kecil. Sebab bila orang dapat daging sembelihan tu, orang akan happy. Orang takkan ada prasangka pada Nabi. Nabi sudah mula mengurangkan musuh. The best strategi untuk Nabi teruskan dakwah di Mekah. So bila Nabi sudah mula kurang musuh, so akan ada banyak cabaran lagi tak untuk nak dakwah pada masa akan datang? Dah kurang dah cabaran. Sebab orang dah suka kat Nabi. Oh, Nabi tu dia pernah bagi daging dulu. Masya Allah baik dia. So bila Nabi kurang musuh, cabaran dakwah makin berkurang. See? So nampak tak adik-adik? So kalau adik semua dilanggar kesedihan, so ingatlah Allah suruh alihkan perhatian kepada benda yang Allah bagi. Hilangkan sekejap fokus kepada benda yang hilang. Yang kedua, nak ucap terima kasih pada Allah sebab bagi benda yang banyak. Solatlah kerana Tuhan dan cuba kita infakkan benda-benda yang besar dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah akan kurangkan musuh kita dan kita kurang possibility dan kemungkinan terkesan, tersedih dengan orang lain sebab kita dah tak ada musuh kat depan kita. Sebab yang biasa buat kita sedih ni musuh-musuh je. Macam Abu Lahab tadi kan? Sebab dia musuh Nabi. Jadi dia telah menyebabkan Nabi bersedih. So cuba elakkan musuh. Elakkan musuh. Dengan cara macam mana? Banyakkan memberi pada orang lain. Dan yang terakhir adik-adik, ingat lagi tak? Okay, ini penutup.
Ingat lagi tak saya kata kenapa surah ni turun? Sebab pakcik Nabi duk laungkan dekat sekeliling Mekah. Batara Muhammad telah terputus buat Muhammad segala bentuk kemuliaan. Tapi ayat yang terakhir ni telah menyebabkan Nabi tak terfikir lagi dengan perkataan Abu Lahab. Sebab apa? Sebab Allah sebut dengan jelas dan secara khusus. Allah sebut, wahai Muhammad, bukan kamu yang akan terputus daripada kemuliaan, tetapi yang terputus itu adalah inna syani'aka huwal abtar. Bukan kamu, tetapi yang akan terputus daripada kemuliaan itu adalah huwal abtar. So siapa yang dimaksudkan dalam ayat ni? Dia rujuk kepada bukan kamu Muhammad, tapi yang terputus daripada kemuliaan adalah Abu Lahab. Adik-adik, yang dibuat oleh Abu Lahab adalah dia rasa seronok sebab Nabi kehilangan anak. Tapi anda tahu tak satu fakta, disebabkan ayat ni turunlah, Allah tidak pernah menetapkan ada satu zuriat pun yang lahir daripada isteri Abu Lahab. Tak ada. Abu Lahab seronok duk mengejek kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sebab hilang anak lelaki. Tapi anda tahu tak, isteri Abu Lahab tak pernah melahirkan pun benih yang dikeluarkan oleh Abu Lahab. Which mean Abu Lahab dan isteri tak ada anak. So mereka menyangka, Abu Lahab menyangka Nabi Muhammad dah terputus daripada kemuliaan, tapi sebenarnya yang terputus daripada kemuliaan bukan Nabi Muhammad, tapi Abu Lahab sendiri. Dia tak ada anak, adik-adik, sampai ke sudah. Jadi nampak tak? So pelajaran ketiga kita belajar, bukan ketiga lah, pelajaran seterusnya kita belajar adalah jangan kita suka beri kata-kata buruk, kata-kata menyakitkan hati pada orang lain. Sebab kita bimbang, Allah mungkin boleh menterbalikkan apa yang kita sebut kat orang tu, dikembali balik kat kita. Seperti mana Abu Lahab disebut dekat Nabi yang dikatakan Batara Muhammad, kamu terputus daripada kemuliaan. Tapi Allah balikkan caci maki itu kepada diri dia sendiri, sampai yang terputus daripada kemuliaan, yang jadi hina bukan Muhammad tetapi Abu Lahab. So banyak tak pelajaran kita dapat dalam ayat ni, adik-adik? 3 ayat je pun. Banyak kan? So lepas ni nak baca suratul Kautsar tak lepas masuk solat Isyak nanti? Nak baca tak? Nak baca? Sebab nak habis cepat solat ke ataupun dah ada pemandangan yang berbeza kepada surah? Dah ada pemandangan berbeza kan? So anda dah ada cara. Rupa-rupanya surah Al-Kautsar ni seolah-olah macam nak merawat hati yang sedang lara. Nak merawat hati yang sedang duka. Inilah surah yang Allah sajikan. Daripada Allah kepada Muhammad, hanya 3 ayat telah menukar wajah Nabi daripada masam cuka kepada gembira yang girang gembira. Masya Allah. So adik-adik, Allah Alam. Jadi inilah sedikit tentang suratul Kautsar. Mudah-mudahan memberikan makna kepada adik semua nak membaca surah ini selepas ini. Bukan lagi kerana cepat habis solat, tapi dah sudah faham kepada apa yang telah Allah turunkan kepada kita untuk kita baca dengan tadabbur. So Allah Alam bisawab. Ustaz serahkan kepada Abang Ajwad. Mungkin ada 15 minit yang terakhir untuk dia buat kesimpulan ke, aktiviti ke, insya-Allah. Silakan Abang Ajwad. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Adik-adik, kalau ada sebarang soalan, boleh simpan dulu. Sebab kita nak buat aktiviti sikit. InsyaAllah aktiviti ringkas saja, tapi abang pesan siap-siap. Aktiviti ni kita semua kena buat dengan bersungguh-sungguh dan kena cepat. Abang ulang sekali lagi. Aktiviti kita nak buat ni, pertama kena buat sungguh-sungguh. Yang kedua kena cepat. Dah sedia ke? Kalau dah sedia boleh kata boleh on mic lah. Kata sedia. Sedia. Alright. Okay, simple je. Dengar arahan dia baik-baik. Sangat senang. Dalam masa 10 saat, abang nak adik-adik grab, ambil apa benda yang adik-adik paling sayang sekali. Sabar jangan lagi, sabar. Okay. Dapat jelas soalan tu? Dalam masa 10 saat, ambil apa 2 perkara, 2 benda yang adik-adik paling sayang. Okay, ready? 10 saat bermula sekarang. Go! 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Okey dah, masa dah tamat. Okey, semua duduk kat tempat masing-masing. Ada yang siap berlari kat dalam pantai Dahsyat. Berlari-lari dalam pantai, insya-Allah Zawawi. Okey. Semua dah ada ke 2 perkara yang paling sayang? Oh, kena
Oh, lagging. Tak apa Hanan. Pergi ambil cepat dua benda yang Hanan paling suka, paling sayang. Dua benda. Jangan. Kalau Abah Juat, kalau sayang kat mak macam mana? Nak angkat mak ke? Angkatlah mak tu sekali. Okey. Okey. Dah ambil Dah ambil Okey, kalau dah ambil boleh tunjukkan sikit apa benda tu. Apa benda tu? Uas ambil siapa? Adik ke tu? Uas ambil apa? Adik je kot dia ambil. Adik, Masya Allah. Okey, adik. Baik. Selain itu, Faik, baik ambil apa Faik? Cuba tunjukkan ataupun sebut. Cungak-cungak Faik tu. Lari kuat sangat tu. Faik ambil apa Faik? Masya Allah. Al-Quran. Okey, alhamdulillah. Hanan ambil apa? Oh, Al-Quran. Yang kedua, apa tu? Tasbih. Oh, zikir, tasbih. Dia tasbih digital. Okay, thank you. Naufal ambil apa? Al-Quran dengan headphone. Okay, terbaik. Nampak sayang tu sebab tak pakai. Okay. Sebab yang tu tengah pakai. Tak sayang tu yang pakai. Ain Zahara ambil apa Ain Zahara? Apa tu? Play card. Birthday card. Birthday card. Satu lagi apa? Satu lagi saya ada satu, dia tak sempat nak ambil. Tak sempat. Okey, tak apa. Okey, Zawawi dah ke? Zawawi. Dia yang berlari-lari kat pantai tadi tu. Yang berlari takut dah terjatuh dalam pantai. Apa tu? Handphone. Yang kedua? Apa tu Oh, Rubik Cube Rubik Cube. Oh, pandai main? Okey, nanti kita boleh fight lain kali. Tapi dah hilang ke mana dah. Okey, terima kasih. Al-Fatih ada ke? Al-Fatih, Sofia, Zulkarnain, Akilah. Akilah tadi awal-awal je tadi ada nampak muka. Zulkarnain, Saiful, Sofia, Akilah. Bolehlah tulis kat dalam ruangan chat apa yang adik-adik ambil tadi. Okey. Dua perkara ni perasan tak mungkin adik-adik tak sempat fikir panjang sebab abang bagi masa sekejap 10 saat. Tapi biasanya dalam masa ringkas tu lah kita nak tengok otak kita cepat tangkap apa. Okey. Dua perkara ni, pertama sekali kita nak ambil ibrah lah sikit daripada surah yang ini, iaitu yang pertama Allah SWT bagi kita banyak nikmat dalam hidup kita, betul tak? Dan salah satunya mungkin adalah apa yang adik-adik ambil itulah. Al-Quran, adik ambil handphone, adik ambil adik dia sendiri. Masya-Allah. Dan mungkin ada orang yang nak ambil mak dia tapi mak dia tengah masak, tak dia nak tarik. Okey. Jadi apa yang abang nak pesan ialah kita kena syukuri semua ni. Sebab apa? Sebab semua ini adalah hadiah kepada kita lah oleh Allah SWT. Dan cara syukurnya macam mana kita dah belajar tadi, banyak cara, tapi antaranya kita boleh buat dengan jaga solat kita. Jadi nikmat-nikmat tu, kalau kita teringat nikmat, apa kita nak reflect lepas ni, kita ingat, oh aku kena bersyukur. Apa aku nak kena bersyukur, aku nak kena ucap Alhamdulillah, dan aku nak kena solat. Itu antaranya lah. Yang kedua, abang tengok juga kokot siapa-siapa kalau ada ambil duit. Apa yang tak ada yang ambil duit maksudnya tak sayang duit aku. Tapi yang kedua adalah cara yang kita nak boleh bersyukur juga dengan cara kita berkongsi macam Ustaz sebut tadi. Sangat ajaib bila kita rupa-rupanya bila kita nak ubat hati adalah dengan cara kita beri kepada orang lain. Dan cara itu sebenarnya sangat menggembirakan. Tapi saya cubalah sendiri ya. Kalau orang yang memberi sesuatu, dia akan rasa kebahagiaan yang lain lah. Yang dia rasa macam seronoknya aku dapat bantu orang. Itu. So dua perkara tadi. Pertama, jaga apa yang kita dapat tu dan kita syukuri. Dan kedua, kita kalau dapat bagi benda yang terbaik, kita bagi. Dan last sekali abang nak kongsikan satu cerita sebagai penutup, iaitu satu kisah pada seorang sahabat Nabi ni. Dia cerita ni Ustaz dengar masa bulan Ramadan tahun bila Ustaz cerita lah.
ada seorang sahabat Nabi ni, dia dengar ayat Quran tentang bersedekah daripada Nabi. Kemudian satu hari dia datang kepada Nabi, dia bawa seekor kuda yang sangat-sangat cantik, yang nampak sihat, bertenaga. Dia bagi pada Nabi. Tapi masa dia bagi tu, yang peliknya dia tak pandang Nabi, dia bagi macam tu. So Rasulullah pelik lah, kenapa ni? Kenapa dia tak pandang aku kan? Kenapa dia bagi macam tu? Rupa-rupanya dia bagi tu dalam keadaan dia tengah menangis. Air mata dia jatuh. Sebab apa? Sebab dia bagi tu adalah benda yang paling dia sayang. Masya Allah. So itu yang kita nak belajar daripada para sahabat. Diorang ni level-level bagi benda yang paling sayang. Jadi yang boleh kita belajar mungkin bukanlah nak suruh bagi Quran tu, headphone tu bagi dekat ustaz ke, bagi dekat siapa tak, bukan. Tapi nak bagi tahu, kalaulah ada benda yang boleh kita korbankan ataupun kita boleh sedekah, kita bagilah yang terbaik. Ini salah satu perkara yang kita boleh belajar lah. Kalau sampai satu masa nanti mungkin adik-adik dah boleh buat ibadah korban contohnya. Masa tu kita tak nak jadi orang yang ada tak korban bahagian yang paling murah tadi. Kita tak nak jadi orang macam tu. Kita nak jadi orang yang ada tak lembu paling gemuk, paling mahal yang boleh saya korbankan. Itu kita jadi orang yang bagi terbaik sekali. Okey, itu saja aktiviti kita, ringkas saja. Kalau ada soalan, adik-adik ada soalan, boleh tanyakan ataupun saya serahkan dulu pada Ustaz untuk kesimpulan sikit Ustaz. Kita punya kelas hari ini. Kita ada 8 minit adik. 9.30 kita akan tamatkan insya-Allah. Tak lama dah. 8 minit lagi kalau ada soalan. Kalau tak soalan kita tutuplah insya-Allah. 8 minit sahaja yang ada. Kalau tak ada tak apa, kita boleh tutup. Kalau ada boleh tanya 8 minit yang berbaki ni insya-Allah. Silakan adik. Ain Ada tak? kat tangan ke tu? Ain kat tangan ke? Ke ada kat tangan adik tu? Okey, Abdullah Uwais kata tak ada lain tak ada InsyaAllah. Okey, kalau tak ada tak apa. InsyaAllah. Okey, Ustaz ingin kesimpulan pada hari ini adalah ringkas saja adik-adik. Cara terbaik untuk kita mentadabbur ayat Allah Azza wa Jal adalah kita mengamalkan. Dia tidak sekadar berhenti kepada kita bertanya kepada diri sendiri, saya faham tak kuliah Ustaz tadi? Dia penting juga tanya, faham ke tidak apa yang Ustaz sampaikan. Tetapi yang lebih penting yang kita kena tanya dan tembak diri kita adik-adik adalah, aku dah berjaya belum mengamalkan apa yang aku faham daripada Quran? Okay. Adik semua nak tahu tak kenapa surah Al-Asri kita baca selepas kita habis kuliah? Contoh macam ada kuliah-kuliah ke ataupun ada ceramah-ceramah, kan ustaz-ustaz akan minta kita tutup dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asri, betul? Adik semua tahu tak kenapa surah Al-Asri dipilih? Sebab pada surah Al-Asri itu ada benda yang kita akan rasa terpukul lepas kita belajar sesuatu daripada kuliah tersebut. So kita belajarlah ini Al-Kautsar tentang apa. Tapi kan bila kita nak habis je kuliah, kita baca pula suratul Asri. Iaitu kita belajar illal ladzina amanu wa amilus solihat. Rupa-rupanya lepas kita sedar daripada apa yang kita belajar itu, sebab kita mungkin leka sebelum ni, tapi lepas kita belajar tu kita tersedar daripada lamunan. Tapi Allah kata, jangan cukup dengan kamu rasa macam, oh saya dah faham, saya dah sedar. Tapi kita kena buat apa lepas tu? Wa amilus solihat. So kita kena amal lah. Tak boleh sekadar kita tengoklah dah faham cukup lah. Tapi kita kena tengok kita berjaya ke tidak amalkan. Tu tak sembang lagi watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Kita nak pergi pada at least kita dah boleh berjaya mengamalkan apa kita belajar. So di situlah letak duduknya tadabbur adik-adik. Okey, tadabbur. Okey, kita tak nak sesi klinik tadabbur ni berakhir dengan faham ke tidak? Faham. Faham ke tidak? Faham. Tetapi ustaz nak ajak sama-sama kita tanya setiap kali habis kelas tadabbur, macam mana saya nak amalkan apa yang saya belajar pada hari ini? Faham tak? So ini adalah kita punya cara fikir dalam kelas tadabbur. Kita tak nak sekadar kata, faham? Faham. Kita nak, dah amal belum? Dah, macam tu. Kita nak, kalau boleh, itu soalan yang kita tanya lepas habis kelas tadabbur. Boleh semua adik-adik? Okay. Okay. Malam ni Ustaz sangat happy. Surah yang sangat pendek telah berjaya kita bincang. Dan harap-harapnya surah ini telah berjaya mengubah paradigma pemikiran kita. Bukan sekadar ianya surah pendek, tapi ianya adalah pendek-pendek tetapi berisi. Okay. Ya pendek tetapi berisi. Ada soalan ke? Ada Hanan. Okey, silakan Hanan. Okey, ada lagi 5 minit. Okey, silakan Hanan. Soalan saja. Soalan saya macam kurang okey sikit. Macam mana Hanan? Silakan sekali lagi. Abu Muda.
Okay. Bila kita belajar, Mhm. benda yang paling penting yang kena buat, kita kena kongsikan ataupun amalkan. Bagus. Tadi Ustaz dah cerita dah. Kalau ikutkan step dia, lepas kita belajar, sebab belajar tu lepas kita faham tu kita akan sedar kan, sebab mungkin selama ni kita tak tersedar dengan perkara itu, so kita belajar kita akan sedar. So di situ letak duduknya amalu dan suratul asr kita belajar minggu lepas. Tu bila Hanan tanya keutamaan saya nak amal dulu ke ataupun saya nak kongsikan, sewajarnya jawapan Ustaz adalah sebenarnya seiring. Kalau boleh jangan sekadar nak tunggu saya boleh beramal dulu Ustaz baru saya nak sampaikan. Tak. Kalau boleh biarkan ianya bergerak seiring. Okay? Sebab kadang-kadang bila kita sekadar beramal tapi kita tahan diri daripada berkongsi, kita akan rasa lack ataupun kurang tanggungjawab pada benda yang kita amalkan. Dia berbeza dengan kita sedang beramal tapi dalam masa sama kita sampaikan. So kita seolah-olah sedang menambahkan mata-mata, oh kau tengah beramal So bila kita dah kongsi kat orang lain akan tengok pula kita. Oh dia pandai seimbang tapi kalau tak pandai amal tak ada guna juga. So bila kita dah sampaikan kat orang, kita menambahkan lagi mata-mata untuk kita lagi kuat bersemangat untuk kita nak mengamalkan apa yang kita dah sampaikan itu. Boleh faham tak Hanan? So kalau tanya Ustaz, mana keutamaan? Kalau ikutkan stepnya beramal dululah. Tapi kalau tanya Ustaz pula, apa yang dia punya prioritinya? Ustaz jawab, biar seiring. Kita amal, kita sampai biar seiring. So betul lah kata-kata Hanan tu, dia macam ada push factor. Just nice. That terms ataupun terma itu sangat cantik. Dia akan ada pushing factor dia. Dia akan ada faktor pendesak. Macam ni lah, macam Ustaz kan. Ada orang tanya Ustaz ni taklah rajin mana tapi Alhamdulillah adalah rasa benda tu. Orang tanya Ustaz, macam mana Ustaz? Bila Ustaz membaca? Ustaz, kenapa Ustaz boleh banyak membaca? Bila Ustaz membaca dan sebagainya? Dan kenapa Ustaz sanggup membaca lama-lama? Jadi jawapan Ustaz, sebenarnya bukan Ustaz ni rajin membaca sangat pun. Tapi kadang-kadang dengan ada jemputan-jemputan kuliah, itu adalah pushing factor Ustaz. Untuk Ustaz nak buka kitab-kitab kat belakang banyak-banyak. Faham tak? Kalau tak ada benda tu mungkin barangkali Ustaz tengok malahan nak buka kitab. Tapi dengan ada kuliah-kuliah, bila ada persoalan-persoalan daripada adik-adik, persoalan-persoalan daripada orang lain, kadang-kadang ada jemputan yang besar-besar, menyebabkan Ustaz rasa nak kaji lagi, nak baca lagi. Jadi begitulah gambarannya. Hakikatnya kita gerakkan seiring. Amal dan sampaikan pada orang itu biar seiring. Kalau boleh. Dan jangan pula kita sampaikan dekat orang tapi kita tak beramal. Sebab ada kecaman daripada Allah pada orang-orang sebegini. Dia sembang pandai tapi amalnya entah ke mana. Macam Zawawi belakang tu ke laut kan. Ada orang yang pandai sembang tapi dia punya amal ke laut. Bukan laut Zawawi kat belakang tu lah. Okay. Jadi nak katanya Allah pernah bagi kecaman kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Janganlah besar kemurkaan Allah pada mereka yang berkata-kata tetapi tidak mengamalkan apa yang dikatakan. Okay. Biarlah seiring. Kalau boleh apa kita sampaikan, kita telah berjaya amalkan dan kita amalkan dan kita sampaikan insya-Allah. Wallahualam. Boleh Betul Hanan surah As-Saff. Wallahualam. Jadi masya-Allah, terima kasih banyak Ustaz dan terima kasih banyak adik-adik semua. Insya-Allah kita akan ada satu sesi lagi dalam silap saya next week ke. Dan mungkin dengan orang lain lah. Jadi insyaAllah adik-adik teruskan istiqamah belajar. Sebab betul lah peluang ni sangat-sangat istimewa lah. Adik-adik dapat belajar, dapat semangat, dapat peluang tu pula. Sebab Ustaz dulu pun, abang dulu pun masa ni tak tahulah buat apa. dengan umur-umur adik-adik sekarang ni tak tahulah buat apa. Jadi kita sudahi malam ni, perkongsian malam ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum semua. Selamat menjamu selera. Selamat makan malam semua Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Salam. Terima kasih Ustaz. Sama, jumpa lagi. Minggu depan start sekolah Okay, selamat bersekolah semula. Terima kasih.